Okey, buku modul muka surat 45 soalan nombor 24. Okey, soalan nombor 24. Okay, dia. Soalan nombor 24. Sekejap, marker pen. Soalan dia minta, okey, ni rujuk buku teks muka surat 123. Bina satu bulatan berjejari 35 yang menyentuh di sebelah luar bulatan P, ni bulatan P, dan bulatan Q. Jadi, cara dia, kalau kena faham, jadi ni ada bulatan dia, ni bulatan P, ni bulatan Q. Jadi kita nak lukis, apa yang kita nak lukis adalah satu bulatan yang menyentuh sebelah luar bulatan P. Ni bulatan P menyentuh belah luar dan bulatan Q. Jadi ini dia. Macam tu. Jadi sini berapa jari dia? Jari dia adalah 35. Okey. Bulatan P berapa jari dia? Jari dia 30. Bulatan Q jari dia sama dengan 15. Jadi, secara teori dia, kalau kita boleh lukis macam ni, kita ambil pusat ni, pergi ke pusat bulatan ni, pusat Q, pergi ke pusat bulatan yang baru. Jadi, kita kira. Okay, kalau ikut formula dia, bulatan besar tambah dengan bulatan yang kita nak buat kan. Jadi, sama juga macam ni. Okay. P 30. 30 tambah dengan 35 sama dengan 65. Jadi, P ke pusat sini, 65. Q ke sini 15 tambah 35. 15 tambah 35 sama dengan 50. Betul eh? 50. Jadi dengan teori yang kita dapat ni, kita boleh buat yang ni. Okay, jadi macam mana? Kita ambil yang besar dulu. Okay, ambil yang besar dulu. 35 maknanya 65. 65. Okay, 65. Okay, ni pusat dia buat 65. Okay, dapat dah ni 65. Okay. Kemudian yang ini 50. Okay, 50. Pada pusat bulatan ni, ni dapat dah 60. Jadi apa perlu kita buat? Kita gariskan. Pusat P ke pusat bulatan yang baru kita dapat tadi. Okay. Kemudian ni, pusat Q ke pusat bulatan yang baru kita dapat tadi. Okay. So kita dah dapat. Jadi, bila kita dah dapat ni, kita ambil jangka lukis, cocok sini, kita pun tandakan. Okey. Tandakan. Okey. Kita pun buat bulatan. So, kita dah dapat situ. Dan jangan lupa tanda tanda. Kat sini kita tanda, maknanya ini adalah titik tangent dia. So, kita dapat satu bulatan yang menyentuh sebelah luar bulatan P dan Q. Okey, itu je. Okey, next kita tengok. Okey, kita tengok soalan, bukan tengok soalan kita tengok seterusnya. Terauto pula. Okey. Tengok seterusnya. Ni muka surat tadi. Okey, seterusnya kita tengok. Sekejap, besar sikit. Okey, melukis bulatan bertangen kepada dua bulatan lain. Okey, bulatan lain menyentuh sebelah dalam dan luar. Okey, jadi kita tengok apa maksud dia. Maksud dia adalah ni.
satu bulatan, ada dua bulatan, dia bersilang. Okey, secara asas dia, secara teori dia, tengok sini teori dia yang kita nak kena faham tadi. Okey, ada satu bulatan kecil, bulatan besar. Dia nak menyentuh bulatan yang kita nak bina tu, ada satu bulatan belah dalam, ada satu bulatan belah luar. Kemungkinan dia jadi macam ni. Oh, terlajak pula dah. Okey, semula. Semula, saya pakai hitam lah. Ada satu bulatan kecil, bulatan besar. Okey, yang kita nak lukis adalah macam ni. Dia macam tu. Jadi titik tangent dia ada di sini satu, di sini satu. Okey. Jadi bila kita nak buat macam ni, kita kena tahu yang mana kita ada, pusat-pusat dulu ada. Okey, kemudian kita pun gabungkan dia. Okey, kita gabungkan berapa dia punya nak ni. Okey. Jadi mari kita tengok dulu. Kita tengok dulu contoh yang ni. Okey, diberi satu bulatan jejari, bulatan besar, ni bulatan kecil. Okey, bulatan besar, bulatan kecil. Ni jejari dia. Jadi macam mana kita nak lukis? Kita ada formula dia, tolak dengan tambah. Macam mana kita tahu tolak, macam mana kita tahu tambah? Jadi kita kena buat lakaran ni dulu, baru kita boleh faham. Okey, melalui teori tersebut. Okey, jadi untuk kita faham, kita terus tengok kepada latihan. Okey, latihan. Sekejap latihan. Latihan pada buku kerja, muka surat 45, soalan nombor 25. Okey, jadi yang ini. Okey, yang ini dia merujuk pada buku teks. Okey, buku teks, muka surat 124. 124. Okey. Jadi soalan dia kata bina satu bulatan yang berjejari 50. Jadi bulatan baru dia adalah jejari 50. Okey, bulatan baru dia jejari 50 yang menyentuh sebelah luar bulatan P. Okey, sebelah luar bulatan P dan sebelah dalam bulatan Q. Jadi ni P, ni Q. Okey, ada dua. Sekejap Oh, sorry. Tak buka ni tak buka dia, sorry. Okey, dia kata, saya ulang balik, dia kata sebelah luar bulatan P, sebelah dalam bulatan Q. Okey. Jadi macam mana sebelah luar bulatan P tu? Okey. Tengok sini. Diberi pada kita satu bulatan P, bulatan Q kecil sikit. Jadi ni pusat bulatan Sini P, sini Q. Okay, jadi apa yang kita nak lukis? Dia kata tadi bulatan tu adalah sebelah luar bulatan P. Luar bulatan P, okey. Sebelah dalam bulatan Q. Okey, jadi kemungkinan dia akan dapat macam ni. Kemungkinan sahaja dulu Okey, kemungkinan. Bulatan yang kita nak buat tadi, kemungkinan dia akan macam ni. Macam tu. Jadi ni mungkin pusat yang baru, bulatan yang baru. Okey. Jadi bila dapat macam ni, kita kena buat garisan. Sini pergi sini, yang ni pergi sini. Jadi daripada sini kita dah tahu. Okey, kita dah tahu. Bulatan ini jejari dia yang akan kita bina, jejari dia adalah 50 mm. Okey. Bulatan P ni berapa dia bagi? Dalam buku 25. So P ke pusat bulatan ini kita kena tambah. Jadi total dia 75. Okey, manakala bagi dari titik Q, kita nak buat Q punya jejari adalah 20 sini. Okey, sedangkan daripada pusat bulatan yang baru kita nak buat sampai ke sini mestilah 50. Jadi bakinya ada berapa lagi? Yang ni yang belum kita bertanda ni, iaitu 50 tolak dengan 20, jadi 30.
Okey. 30. Jadi kita tengok sini ke sini. Okey. Daripada pusat ke sini 20. Jadi pusat ke sini 20. Jadi baki sini ke sini 10. So maksud dia sekarang ni daripada pusat Q ke pusat bulatan yang baru adalah 30. Jadi kita dah dapat sekarang ni dia punya jarak. So jadi dengan berpandukan lakaran yang kita buat tadi, kita pun ukur. Yang pertama 75. Okey, daripada pusat bulatan ke situ 75. Jadi kita cocok kat sini. Kita pun buat satu garisan locus. Sampai mana kita tak sure, kita tak sure, jadi kita buat panjang je. Jadi seterusnya Q. Okey, Q. Okey, Q berapa kita nak dia? 30. Okey, 30. Jadi kita letak sini, kita pun buat. Okey, sini rupanya dia bersilang. Okey, kita pun tanda. Ini pusat yang baru, katakan O. Jadi dengan menggunakan jari dia 50 tadi, okey, sebelum nak tu kita buat dulu satu garisan di mana pusat P sampai ke O. Tu. Seterusnya pusat Q sampai ke O. Okey, garisan ni tak perlu terang, garisan binaan sahaja. Okey, jadi kita pun ukur berapa jarak dia tadi? 50. Okey, jadi bila 50 kita pun letak sini. Kita tengok, jumpa kat sini, jumpa dekat sini. Okey. Jadi kita pun buat bulatan. Okey, saya ada ralat sikit. Tak dapat ketepatan pada marker pen tadi. So bila dah dapat, okey, kita pun buat bulatan. Okey. Jadi kita dah dapat satu bulatan di sebelah luar, satu bulatan di sebelah dalam. Okey, jadi macam tu jawapan dia. Okay, next kita tengok ni tangent. Okey, seterusnya adalah melukis bulatan bertangent kepada satu bulatan lain, okey, melalui titik tangent dan satu titik lain yang diberi. Okey. Dia kata nak lukis bulatan. Ada bulatan, ada satu titik P. Jadi kita nak lukis bulatan. Okey, kita nak lukis bulatan. Contoh dia macam ni. Jadi maksud dia kat sini, okey, maksud dia kat sini, kita nak lukis satu lagi bulatan. Dalam buku teks dia tunjuk separuh bulatan ataupun suku bulatan ataupun lengkuk. Okey, bukan garisan lurus lengkuk. Jadi macam ni kita nak buat yang ni. Okey, macam ni kita nak buat yang ni. Kita kena tengok teori dia dulu. Mula-mula. Okey, mula-mula bila kita dapat soalan macam ni, kita kena bahagikan bulatan ni. Okey, bahagikan bulatan ni kepada kalau orang kat sini ditunjukkan kat sini bina garisan bertangent. Dari titik tangent T ke pusat O dan panjangkan. Dia kata dari sini pergi ke sini. Sebab dia dah ada titik T. So kita kena sambung titik tangent T tu ke pusat bulatan. Okey. Kemudian bina garisan dari titik tangent T ke P. Kita kena buat garisan ni, pergi ke sini. Garisan lurus. Okey, selepas tu kita bahagi dua garisan lurus tu. Bagi dua, pergi sampai dia bersilang dekat mana yang bersilang dengan garisan kita panjang tadi. Kita label sebagai Q ataupun O. O dah ada sini, Q. Okey, kemudian kita akan dapat separuh bulatan. Jadi yang ini nak faham, kena rujuk buku kerja. Okey, muka surat 45, soalan nombor 26. Jadi ini buku teks. Muka surat 125. Okey. Jadi ni Okey, ni. Jadi kita nak bina bina satu bulatan yang melalui titik P dan bertangent di Q. Bertangent di Q. Okey. Jadi macam ni kita nak buat?
Okey, kita nak buat mula-mula sekali adalah kita gariskan. Okey, kita gariskan. Ada 2 garis Titik tangent Q kita gariskan melalui pusat. Ni sengit sikit dalam buku teks sama kan? Tak apa. Ikut je. Sampai mana? Sampai ke bawah kita tak tahu sampai mana. Okey, selesai kat sini. Kemudian kita gariskan Q ke P. Okey, kita gariskan Q ke P. Okey, bila dah garis macam tu, kita buat pembahagi 2. Okey, bahagi separuh pada garisan tersebut. Okey, kita dah dapat. Kita pun gariskan. Yang mana bersilang sekejap lagi. Okey, yang mana bersilang lagi? Okey, kita dah dapat. Ini adalah pusat bulatan yang baru. Saya letak O. Jadi bila dah dapat macam tu, kita pun buat separuh, buatlah lukisan bulatan tersebut. Berapa je jari dia, ikutlah apa yang dah dapat. Okey. Saya ada ralat sikit sini. Banyak pula ralat dia. Mungkin daripada sini ni lari banyak. Okey, so kita akan dapat macam ni ni. Okey, kita akan dapat macam ni bulatan dia. Okey. Kat sini sepatutnya bertemu lah, tapi sebabkan saya pakai marker pen, okey, marker pen dia ada ralat lah daripada segi persilangan dia tu. Saya tak tahu yang mana. Okey, jadi saya buat anggaran. Awak sepatutnya dapat elok. Okey. Jadi itu yang seterusnya. Mari kita buka berikutnya. Ada lagi tak? Okey, melukis bulatan bertangen kepada satu bulatan lain menyentuh sebelah dalam, sebelah luar dan melalui titik tangen pada garisan. Dia bagi kepada kita bulatan, ada satu garisan, ada titik tangen. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Jadi langkah dia, bina garisan serenjang pada garisan diberi dari titik P. Okey, ni garisan ni kita kena bina garisan serenjang. Naikkan ke atas. Okey, naik ke atas. Okey, kemudian ni trik sikit. Ini biasanya digunakan untuk mencari JX. Nanti kita tengok dia. Okey. Dari titik O, bina garisan selari dengan garisan serenjang P dan menyilang di lilitan. Okey. Mula kita nak naik serenjang kan. Kemudian yang ni pun kita naik. Sama sama. Okey, sama. Kemudian bina garisan CP. Ni garisan CP dan menyilang di bulatan. Menyilang di bulatan kita akan dapat D. Okey. Bila dah dapat D, dengan membina garisan OD daripada pusat bulatan bersilang dengan D yang bersilang pula dengan garisan P nanti, kita akan dapat E. Okey, so bila dah dapat E itu adalah pusat bulatan yang baru. So berpusat di E, bina bulatan JX. Ni dia JX. JX ni adalah jari yang kita tak ketahui. Okey, tak ketahui tapi kita boleh perolehi dengan kaedah ni. Okey. Okey, ni trik sikit. Yang ni kena faham sikit ni. Okey, sebab yang ni biasa ni keluar dalam soalan peperiksaan lah. Confirm punya ni. Okey, sekejap saya ambil kertas soalan yang berkaitan. Okey, ni dia Ni dia. Okey, muka surat 46 buku kerja. Jadi ni dia ada kita punya kerja. Okey, langkah pertama. Langkah pertama, bina bulatan yang bertangen pada garisan P, garisan titik P dan bulatan Q. Dia tak beritahu pada kita jejari. Jenuh tak beritahu jejari yang bulatan. Macam mana nak bina kan? Tetapi apa yang diberi pada kita adalah titik
P dan juga satu garisan. Okey, satu garisan. Kalau dibagi titik P je, lain kaedah dia. Tapi dibagi satu garisan. Jadi macam mana ni sebenarnya? Okey, ini adalah kaedah dia. Bila kita dah ada satu garisan ni, okey, satu garisan ni, jadi kita kena buat satu garisan selari. Garisan serenjang. Okey. Garisan serenjang. Macam mana nak buat garisan serenjang ni pula? Okey, kita pun buat. Ni kaedah geometri. Kita buat separuh bulatan dulu. Ni jalan panjang sikit. Kemudian kita bahagi dua. Okey, dah dapat. Ni saya pakai pensel. Kita pakai pensel. Tak nak bagi ralat macam tadi. Saya pun selarikan. Okey, dah dapat selari macam tu. Saya letak kat bawah. Saya selarikan dekat Q. Okey, selari dekat Q. Gitu. Okey, bila saya dah selari dekat Q. Okey, yang paling atas ni. Yang paling atas. Saya garis. Sampai ke titik P. Okey, saya dah garis sampai titik P. Jadi sini ada satu persilangan. Okey, persilangan. Jadi daripada persilangan tu, saya ambil daripada pusat Q. Saya garis ke persilangan tersebut. Okey, jadi yang bersilang ni, ini adalah pusat bulatan. Okey, pusat bulatan. Jadi saya ambil jangkir lukis. Saya letak sini. Testing dulu. Okey, ngam. Okey, main. Sekejap kita tengok balik. Tadi ada masalah. Last untuk asas tangent. Sekejap saya scroll balik. Yang ni ke? Okey, betul ni. Okey, jadi ni melukis bulatan bertangent. Okey, jika kita nak bulatan bertangent kepada satu bulatan lain yang menyentuh sebelah luar dan dalam melalui titik pada bulatan diberi. Okey, jadi soalan ni dia ada dua bulatan. Okey, dua bulatan. Jadi kita nak lukis satu lagi bulatan. Okey, yang melalui sebelah dalam, sebelah luar. Macam ni. Yang macam sebelum ni. Tapi kali ni, dia tak bagi kita jejari bulatan. Okey, dia tak bagi kita jejari bulatan. Ni payah sikit. Okey. Jadi yang ini teori dia macam ni. Okey, kita dah ada bulatan, dah ada pusat bulatan. Kita kena selarikan dia. Okey, bila kita dah ada bulatan, kalau kita perasan kita ada kat tengah ni kan, ada pangkah ni kan. Kita kena selarikan dia. Okey. Penuhkan dia. Okey, kemudian bila kita dah selari ni, kita ambil pada puncak dia, bulatan paling besar. Terpulang Kita terbalikkan dia. Garis macam ni garis macam ni. Okey, bila tu daripada pusat P, kita garis pula sampai sini. So kita akan dapat D. Okey, D. Bila dah dapat D tu nanti, okey. Jadi bila kita dapat D tu adalah pusat bulatan yang baru. Jadi titik dia sampai kat sini je. Sampai kat sini je. Kalau ikutkan dia akan penuh lah bulatan tu kan. Tapi kita perlukan sampai sini je. Okey, sampai sini. Okey, jadi kita tengok buku rujukan. Buku kerja. Mana pula kamera saya tak ada kat sini. Sekejap Okey ni, buku kerja muka surat 46. Okey, buku kerja muka surat 46 ni saya pakai pensel juga. Supaya tak nak tak nak bagi ralat terlalu banyak. Okey. Jadi kita tengok buku kerja ni, bina satu bulatan yang bertangent
dengan bulatan di titik P pada bulatan A dan bulatan A. Ni dia ada rupanya. Okey, jadi kaedah dia, okey, kena pakai siku set. Letak bawah. Kita selarikan. Mula kita selarikan, naikkan dulu. Okey. Okey. Dah lari macam tu kan? Okay. Bila dah lari, dia kata ini sama ke? Okey, kita sama macam buku tu . Jadi kita nak bina satu bulatan yang bertangen dengan bulatan di titik P. Jadi ni nak bina satu lagi bulatan macam ni . Belah mana nak cari? Okey, belah mana nak cari? Jadi kita tengok sekali lagi sama tak macam dalam buku teks. Okey, sekejap. Okey, sama sama. Beza dia terbalik besar dengan kecil. Okey, besar dengan kecil. Jadi apa boleh kita buat? Okey, apa yang kita buat? Okey, kita tengok sini. Okey, jadi bulatan ni sepatutnya dia akan jadi macam tu. Gitu. Okey, macam tu kan. Bila jadi macam tu, mana kita nak ambil? Sebab dia ada dekat sini, P ni. Okey. P ni dah ada. Jadi kita naikkan ke atas, ke T. Okey, sorry tak nampak. Ni dia. Naik ke atas. Okey. Dah ada situ. Okey, dah ada kat situ. Okey, bila dah ada kat situ, jadi daripada pusat A, kita tembak ke sini. Garisan yang bersilang kat sini. Okey, pusat A, tembak ke sini. Okey, jadi yang ini dia dah bersilang kat sini kan. Okey, jadi ini adalah pusat bulatan yang baru. Okey. Nampak? Okey. Okey. Tu dia. Okey, jadi macam tu Ataupun kalau nak buat penuh pun boleh. Itu jadi. Okey, ni kaedah dia. Okey, selesai yang ini. Okey, nanti lepas ni kita sambung kepada contoh-contoh soalan yang ada gabungan tangent. Dia ada gabung elip, parabola, tangent, tangent bulatan, JX, ada Okey, itu saja. Nanti sambung lagi.